Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita dah bincang tentang bentuk graf dengan merujuk nilai A, dan kita dah bincang macam mana nak tentukan nilai A, nilai B dan nilai C daripada satu fungsi kuadratik. Okey, kita teruskan lagi perbincangan dengan kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. Nilai A menentukan bentuk graf. Okey, jadi nilai A kalau dia positif, senyum, positif, dan negatif, sedih. Okey, itu tentang nilai A positif dan negatif. Okey, sekarang kita akan bincang nilai A jika dia semakin lebar. Semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Okey, apa maksud dia? A1 kurang daripada A2. Okey, gambar rajah ni mengelirukan. Cikgu bagi contoh nombor. Okey, nombor. A1 ialah 1. Kurang daripada A2 ialah 2. Jadi 1 kurang daripada 2. Okey, A1 yang ni, 2 yang ni. Jadi A1 dia akan jadi lebar. Dia punya lengkung dia lebar. Okey. Dan yang 2 dia akan jadi kecil lengkung dia. Kalau A dia 3, lebih besar lagi, dia akan jadi lagi kecil. Itu kaitan nilai A dengan bentuk graf. Okey. Dan benda yang sama juga, okey, tetapi kali ini bagi graf yang negatif. Negatif sedih. Okey, sedih. Kalau A dia 1 kurang daripada 2, okey, kalau A dia 1, dia akan jadi lebih lebar. Okey, semakin besar nombor dia akan jadi semakin kecil dia punya bentuk graf dia. Okey. Latihan praktis 1.1c. Okey, padankan graf fungsi dengan fungsi kuadratik berdasarkan kelebaran lengkuknya. Jadi dalam gambar rajah ni kita nampak, okey, yang paling lebar C, diikuti dengan A dan diikuti dengan B. Jadi tadi cikgu dah bincang, yang paling lebar ni nombor A dia paling kecil. Paling kecil, sederhana dan juga paling besar. Okey, jadi kita rujuk fungsi f(x) sama dengan x kuasa 2. Okey, ni nilai A dia berapa? Nilai A dia 1. Okey, yang ni f(x) sama dengan 3x kuasa 2. Nilai A dia berapa? Nilai A dia adalah 3. Dan yang ini pula nilai A dia ialah 1/3. Okey, yang mana yang paling kecil? 1, 1/3, 3. Okey, kita susun. Yang paling kecil ialah 1/3. Diikuti dengan 1. Diikuti dengan 3. Jadi yang paling lebar ialah yang 1/3. Okey, ini adalah yang paling lebar. Okey. Dan yang kedua, lebar yang kedua, 1. Okey, yang ni yang kedua lebar. Dan yang paling kecil kelebaran dia ialah yang 3. Okey, kita teruskan praktis 1.1c soalan nombor 2. Tapi sekarang melibatkan A negatif. Cuma kalau kita tengok semuanya sedih. A negatif. Tapi bila kita tengok nilai A dia, yang ini positif pula. Pelajar tolong tambahkan negatif. Negatif 4. Okey, yang ni A dia ialah A sama dengan negatif 1/2. Ini A dia sama dengan negatif 1. Ini A dia sama dengan negatif 4. Okey, jadi kita susun nombor yang mana yang paling kecil. Yang paling kecil ialah 1/2. 1/2 diikuti dengan 1, diikuti dengan 4. Okey, jadi negatif 1/2 yang paling lebar. Yang paling lebar yang bawah. Paling lebar. Kemudian diikuti yang sederhana lebar. Dan diikuti yang paling kecil kelebaran dia.
iaitu nombor 4. Okey, itu tadi kita selidik tentang nilai A. Kalau nilai A dia besar, dia akan jadi kelebaran dia akan jadi kecil. Kalau nilai A dia kecil, kelebaran dia akan jadi besar. Okey. Seterusnya kita akan kaji tentang nilai B. Nilai B menentukan paksi simetri. Bagi graf fungsi kuadratik AX kuasa 2, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi jika A lebih besar daripada kosong, jika A positif, ni dia punya keterangan dia dan juga gambar dia. Ini gambar dia. Okey, tapi ini macam terlampau kompleks sangat. Jadi cikgu dah tukarkan dalam bentuk yang mudah. Dalam bentuk gambar rajah yang mudah. Okey, menentukan nilai B. Nilai B menentukan paksi simetri. Okey, jadi dia ada dua. Yang pertama, kalau A positif, senyum. Okay, kalau dia senyum, dia akan mengikut bahagian sinilah. Kalau dia sedih, A dia negatif, dia akan mengikut ciri-ciri seperti yang disenaraikan. Okey. Nilai B. Okey, yang pertama pelajar tengok. Kalau dia senyum, okey, dia akan ada bentuk macam ni. Okey. Yang paling mudah sekali ialah bila B sama dengan kosong. Okey, bila B sama dengan kosong, yang paling mudah sekali dia senyum, maksudnya dia akan berada di tengah-tengah. Okey, jadi paksi Y adalah paksi simetri. Okey, bagi B sama dengan kosong. Kalau A dia negatif, sedih, dan kita tengok pula nombor B dia kosong, jadi dia sedih dan dia berada di tengah-tengah. Maksud dia paksi simetri dia juga adalah pada paksi Y. Okey, ini yang paling senang. Bila B dia kosong, dia akan berada di tengah-tengah. Okey, kalau dia positif senyum, B dia ada nombor. Satu nombor positif. Okey, mungkin B dia 1, B dia 2, B dia 3, B dia 4. B dia nombor positif. Okey, jadi graf dia akan berada pada kawasan negatif. Okey, kawasan negatif. Okey, bagi B yang positif, grafnya berada, paksi simetrinya berada pada kawasan negatif. Okey, dan bila B dia negatif, kurang daripada kosong. Contohnya B dia, bila kita tengok B dia negatif 1 lah, negatif 2 lah, negatif 3 lah, negatif 4. Paksi simetrinya berada pada kawasan positif. Jadi dia berlawanan. Kalau B dia positif, dia duduk dekat kawasan negatif. Kalau B dia negatif, dia akan duduk dekat kawasan positif. Graf dia lah. Okey. Dan kalau yang jenis sedih pula, okey, bagi jenis sedih pula, okey, kalau kosong tengah-tengah, memang dia duduk tengah-tengah lah sedih. Okey, kalau B dia positif, dia nak sedih dekat mana? Kalau B dia negatif, dia nak sedih dekat mana? Okey, jadi tapi dia tak sama dengan yang senyum, dia berbeza. Bila B dia positif, okey, contoh dia bila kita tengok A dia sedih, B dia bila kita tengok B dia positif 1, 2, 3, 4, contohnya lah. Okey, kalau yang kes ni tadi dia akan berlawanan, duduk di kawasan yang negatif. Tetapi bagi yang sedih, kalau B nya positif, dia akan duduk kawasan positif juga. Okey, paksi dia berada pada kawasan positif. Dan kalau B dia negatif, contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, graf dia akan berada pada kawasan negatif juga. Okey. Jadi cikgu harap peta minda ni dapat menjelaskanlah kedudukan-kedudukan
graf bergantung kepada ciri nilai A dan nilai B. Okey, nombor 3, padankan graf fungsi dengan fungsi kuadratik berdasarkan kedudukan paksi simetri. Okey, jadi kalau kita tengok semuanya jenis sedih. Jenis sedih yang ni lah, maksudnya kita akan rujuk ni. Kalau kosong, tengah-tengah. Kalau B dia positif, grafnya kawasan positif. Kalau B dia negatif, grafnya kawasan negatif. Kita akan pakai yang kawasan ni. Okey, semuanya sedih. Tengok nilai A dia. A dia negatif. Sedih, A dia negatif, sedih, A negatif, sedih. Okey. Kemudian bila dah rujuk nilai A memang semua sedih lah. Kemudian kita nak tahu dia berada pada kawasan mana, kita rujuk nilai B. Ini nilai B dia sama dengan 2, positif. Yang ni nilai B dia sama dengan tak ada, kosong. Yang ni nilai B dia sama dengan negatif 2. Okey, jadi yang paling senang sekali ialah sedih B kosong. Sedih B kosong maksudnya dia duduk di tengah-tengah garisan yang ini. B kosong. Ini paling senang sekali. Paling tak keliru lah. Okey, dan kalau ikut yang cikgu ajar tadi, kalau B dia positif, graf dia duduk paksi positif. Kalau B dia negatif, graf dia duduk paksi negatif. Okey, kita tengok. Yang ini B dia positif. Okey. Yang ni graf duduk dekat kawasan positif. Yang ni graf duduk dekat kawasan negatif. Jadi B positif dan B negatif. Ini jawapan dia. Okey, kita dah kaji nilai B, nilai A, nilai B dan sekarang ialah nilai C lah. Nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Kedudukan pintasan Y maksud dia dekat mana dia potong paksi Y. Macam graf ni, sedih, dekat mana ni nombor berapa dia potong ni. Itulah dia nilai C. Dan juga bila dia senyum, okay, dekat mana dia potong paksi Y dekat sini. Ni berapa nilai dia. Itulah dia nilai C. Okay, fungsi kuadratik fx sama dengan x cos 2 tambah 7x tambah c. C ialah di mana dia memotong paksi Y. Melalui titik A05 hitung nilai C. Jadi kita tahu A05 X-nya kosong. 05 ni dah memang dekat atas paksi Y. Sebab X dia kosong. Jadi nombor Y dia ialah 5. Jadi sebenarnya C dia sama dengan 5. Okey. Jadi sepatutnya dia macam ni. Macam ni. Okey, 5. Kemudian A dia senyum. Jadi dia memotong dekat nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Fungsi kuadratik. Negatif 2 sedih. Negatif 2 sedih. Tapi dekat mana dia potong? Potong nilai C dia. Okey. Melalui pintasan Y 4. Jadi dia memotong pada nombor 4. Okey, sedih potong kat nombor 4. Okey. Nombor 4 kat sini tapi dia sedih. Macam tu. Okey, jadi C dia sama dengan 4. Okey, 6. Raja menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y fx dan y sama dengan gx. Ini nama je lah. Satu tu namanya fx. Maksudnya kalau fx tu yang kecil. Itu f. Okey, dan satu lagi gx yang besar. Itu g. Jadi senang. Kalau dia sebut f, maksudnya kita tahu dia yang kecil. Kalau dia sebut g, maksudnya dia yang besar. Okey, yang dilukis pada paksi yang sama, nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Okey, julat nilai P. Okey, ni nilai P ni berapa? Okey, nilai P. Jadi kalau kelebaran ni kita tengok nilai A dia. Yang ini nilai A dia ialah 3. Yang ini nilai A dia ialah P. Okey. Yang lebar mesti lebih kecil. Okey, jadi julat nilai P dia ialah P dia mesti kurang daripada 3. Sebab 3 ni dia kecil. Jadi P tu mesti kurang, tak boleh lebih besar. Kalau lebih besar maksudnya dia lagi kecil. Kelebaran dia lagi kecil. Okey, dan dia positif senyum, jadi dia positif lah.
dia positif. Okey, graf GX lebih lebar daripada FX, maka P kurang daripada 3. Okey, bentuk graf GX kecil, maka P bentuk graf GX senyum, maka P lebih besar daripada 0. Okey, yang B pula, sama macam atas, cuma dia sedih. Okey, dia sedih. Okey, dan ini nilai A dia ialah negatif P. Yang ini nilai A dia ialah negatif 4. Jadi negatif tu menunjukkan dia sedih. Tapi bila kita nak menentukan julat P tu, kita abaikan nilai abaikan tanda. Okey. Sebab kita nak tengok dia lebar ke ataupun dia kurang lebar. Jadi yang paling lebar ialah P. Jadi P di depan. Paling lebar. Dan yang ini ialah kurang daripada 4. P kurang daripada 4. Okey, jadi graf fx lebih lebar daripada graf gx. Jadi P kurang daripada 4. Bentuk graf gx senyum. Bentuk graf gx sedih. Jadi maka negatif P kurang daripada 0. Kurang daripada 0 sebab dia sedih. P bila kita selesaikan ketaksamaan negatif, kita selesaikan tukar jadi positif, tanda kita terbalikkan. P lebih besar daripada 0.